daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, atani lailah rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, telah mai kepada aku Tuhan aku pada malam tadi dalam rupa yang sangat cantik. Ini Nabi cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari di depan para sahabat dia, Nabi kata, dia kata semalam Allah Subhanahu wa taala mai jumpa dia, dan Allah mai fi ahsani surah, dalam rupa yang cukup cantik. Qala ahsabuhu qala fil manam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, aku rasa yang Nabi maksudkan itu ialah mimpi Nabi di dalam tidur. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata rasa-rasa dia yang Nabi cerita ni, Nabi nak cerita Nabi mimpi pada malam itu. Mimpi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala mai jumpa dia. Faqala Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Nabi, Allah kata, ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Tuhan tanya Nabi, wahai Muhammad, hang tahu tak apa yang menjadi benda yang dipertengkarkan oleh malaikat yang tinggi-tinggi? Tuhan mai tanya Nabi. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, hang tahu tak apa yang malaikat duk berbalah di atas tu? Hang tahu tak apa isu, apa benda yang menyebabkan malaikat sama-sama dia ni jadi berbalah? Qala qultu la. Nabi jawab pada Tuhan, Nabi kata, aku tak tahu. Fa wada'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina sadyayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Tuhan tanya dia jawab dia tak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala letak tangan Allah di atas dua bahu Nabi. Ya, hadis ni tuan-tuan, jangan cuba untuk tafsir dan jangan cuba untuk takwil, kerana dia luar daripada faham kita. Macam mana Nabi kata, macam tu kita dengar, macam tu kita beriman, sudah. Nabi SAW kata Allah letak tangan dia di atas dua bahu Nabi, dan Nabi rasa sejuk di dada dia. Dengar lagu tu sudah. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Lepas dia rasa sejuk dada tu, dia jadi reti, dia jadi tahu apa yang jadi di langit dan di bumi. Ini satu benda yang kita tak tahu kata apa. Nabi SAW kata, bila Allah letak tangan dia di atas bahu Nabi, Nabi rasa sejuk dada dia. Lepas tu Nabi jadi reti. Macam mana kita nak cerita, kalau orang tanya kita macam mana wahyu turun dekat Nabi, nak cerita lagu mana? Lagu macam mana hadis Nabi cerita, lagu tu kita boleh abang. Kadang-kadang wahyu mai dalam bentuk dengar banyak macam bunyi loceng, tetapi kemudiannya Nabi faham dan Nabi boleh baca. Tak reti abang. Kadang-kadang wahyu mai dalam bentuk suara bunyi daripada sebalik tabir. Suara macam mana, bunyi dia tak tahu nak abang. Tapi selepas tu Nabi boleh baca apa wahyu yang diturunkan pada dia. Ini pun serupa, Nabi kata semalam dalam mimpi aku didatangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanya aku satu soalan, Muhammad, hang tahu tak apa benda yang menyebabkan malaikat di langit nu jadi berbalah? Nabi jawab tak tahu. Allah letakkan dua tangan dia di atas dua bahu Nabi. Nabi rasa sejuk dada dia, lepas tu Nabi jadi tahu. Dan Nabi tahu tu, kata Nabi, fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Aku jadi tahu apa yang jadi di langit dan di bumi. Qala Allah,
Tuhan ulang lagi sekali soalan yang sama kepada Nabi. Dia kata, ya Muhammad, hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la? Tuhan kata, wahai Muhammad, hang tahu tak apa yang menjadi benda yang dibertengkarkan oleh malaikat yang tinggi-tinggi? Qultu, Nabi kata, na'am. Nabi kata, aku tahu. Pasal apa? Lepas sejuk dada tadi, Nabi diberi pengetahuan itu. Qala, kata Nabi, fil kafarat. Malaikat sama malaikat duk bertengkar tentang isu kafarat, tentang isu kafarah, tentang isu tebus dosa. Malaikat sama malaikat duk bertengkar tentang isu manusia yang Allah bagi jadi di atas muka bumi ini. Manusia ni ada kala buat baik, ada kala buat dosa. Manusia apabila dia buat dosa, Allah bagi dekat dia satu jalan untuk dia tebus balik dosa dia. Benda ni menjadi benda yang diperbincangkan oleh malaikat yang tinggi-tinggi. Malaikat kata, untung manusia ni, daripada dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ada akal, ada nafsu, ada macam-macam. Daripada dijadikan Allah makhluk yang istimewa. Daripada dijadikan Allah bijak pandai, daripada dijadikan Allah ada nafsu, daripada dijadikan Allah boleh makan, boleh minum, boleh berumah tangga, boleh beranak pinak, boleh hidup bahagia dan sebagainya. Sedangkan kita malaikat ni tak ada nafsu, tak ada apa. Kita dijadikan oleh Allah semata-mata untuk abdi diri kepada dia. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak ada keluarga, kita tidak ada nafsu. Manusia Allah Subhanahu wa ta'ala bagi macam-macam cita rasa kepada dia. Dalam nak bercita rasa itu, kadang-kadang manusia ni sampai terbuat dosa. Dah buat dosa, Tuhan bagi pula kepada mereka jalan untuk nak cari pengampunan dosa. Maka di kalangan malaikat duk bercakap tentang benda ni. Bila Allah tanya Nabi SAW, wahai Muhammad, hang tahu tak apa benda yang malaikat duk bercakap tentang manusia ni? Selepas Nabi rasa sejuk dada, Nabi kata, tahu. Mereka bercakap fil kafarat. Mereka bercakap tentang kafarah, tentang tebus dosa. Wal kafarat, Nabi kata yang dikatakan tebus dosa itu al-mukthu fil masajid ba'da salawat. Di antara benda yang boleh menyebabkan dosa manusia tertebus ialah apabila manusia ni dia pergi masjid, lepas dia semayang di masjid, al-mukthu, dia duduk sat dalam masjid. Manusia ni kalau sekiranya dia main masjid tu pun dah jadi satu pahala dekat dia. Kalau lepas semayang, al-mukthu, dia duduk sat dalam masjid. Duduk sat dalam masjid ba'da salawat. Lepas semayang-semayang ni menjadi penebus dosa. Tentang ni malam ni kita main masjid daripada pukul berapa tadi kita siap mandi, pakai elok-elok, pakai minyak atar dan sebagainya, main masjid nak mengaji. Dalam pada lepas maghrib duk tunggu nak masuk Aisyah, kita duduk tunggu nak masuk Isya ni, duduk dalam masjid ni. Kita dijanjikan keampunan dosa. Hak dosa kita buat daripada celek mata pagi tadi, kita dijanjikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga malaikat rasa macam tak puas hati. Punya istimewanya manusia ni, punya istimewanya hamba Allah ni, boleh berdosa dan boleh buat benda-benda yang diampunkan dosa. So Nabi kata, yang malaikat duk bercakap, yang malaikat duk berbincang, yang malaikat duk di atas nu jadi riuh duk bincang pasal manusia ni tentang al-kafarat, tentang benda-benda yang mereka buat yang Allah akan ampun dosa mereka. Nabi kata wal kafarat, dan benda yang dikatakan boleh menyebabkan dosa diampun itu ialah al-mukthu. Yang pertamanya duduk sat, berdiam diri sat fil masajid ba'da salawat. Lepas sembahyang duduk sat. Duduk tu pun dijanjikan keampunan dosa. Wal mashyu 'alal aqdam ila al jama'at. Nabi kata yang kedua yang boleh menyebabkan manusia yang berdosa diampun dosa ini ialah apabila dia berjalan. Wal mashyu, apabila manusia ni berjalan alal aqdam, di atas kaki dia, ilal jama'at, kerana nak pergi semayang jemaah. Dia dengar abang, dia dengar azan, dia keluar daripada rumah dia, berjalan kaki nak pergi semayang tu. Setiap langkah yang dia langkah kerana nak pergi masjid, nak semayang jemaah itu, Allah bagi dua benda ke dia. Yang pertama, Allah naikkan darjat dia. Yang kedua, Allah hapuskan dosa dia.
Punya istimewanya manusia ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa isbaghul wudu ba'da al-makarih, iaitu apabila manusia ni dia sempurnakan wudu dia fil makarih, ketika dia tak suka dengan air. Kita tak pernah reti benda ni. Lebih-lebih lagi kita hidup zaman lah ni. Zaman kita duduk rumah perumahan ni, zaman kita duduk taman-taman ni, kita tak pernah reti ni hadis ni yang kata wa isbaghul wudu, yang dikatakan sempurnakan air semayang fil makarih, dalam keadaan kita benci. Kita tak faham macam mana. Pasal apa? Pasal kita duduk dalam rumah taman ni tak ada masalah apa. Bakit pukul 3 pagi pun pi pancok ambil air semayang, tak ada masalah bagi kita. Tapi orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu-dulu yang duduk rumah yang pancok ni tak ada, melainkan kena pi telaga. Dia rasa benci nak ambil air semayang ni bila waktu subuh dia kena nak turun dalam gelap-gelap, dalam sejuk malam, dia nak kena pi ambil air semayang subuh pakai air telaga, apatah lagi musim hujan. Dalam keadaan macam tu, dalam keadaan sejuk, dalam keadaan nak pi turun daripada rumah, dalam keadaan nak pi cedok air telaga, dalam keadaan nak ambil air semayang bagi sempurna. Dalam keadaan tu, kalau sekiranya dia boleh pi ambil air semayang dengan sempurna, Allah janji keampunan dosa untuk dia. Dan yang lebih faham tentang hadis ni ialah sahabat-sahabat kita, orang Islam yang duduk negeri sejuk. Hak duduk negeri ada salji tu. Oh, dia cukup faham benda ni. Musim salji nak pergi ambil air semayang. Oh, bulan 1 saya dapat rezeki pergi umrah baru ni, singgah di Jordan. Jordan tengah salji. Singgah di masjid nak ambil air semayang zuhur, bukan subuh. Nak ambil air semayang zuhur. Kena air dia kebah tapak tangan ni, dia kebas, posisi sejuk. Macam mana kita ambil air semayang pakai air semayang lohong. Tak boleh bayang macam mana mereka nak ambil air semayang subuh. Bagi orang ni, dia faham hadis ni. Bila dia baca kata keampunan dosa akan dapat kepada orang yang dalam keadaan payah nak ambil air semayang ni, dia boleh ambil air semayang dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keampunan dosa kepada orang-orang ini. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man fa'ala dhalik." Siapa buat 3 benda ni? Apa dia? Lepas semayang tunggu dalam masjid. Apa dia? Berjalan kaki nak pergi ke masjid. Apa dia? Dalam keadaan sejuk, tak tahan dengan air, dia boleh ambil air semayang dengan sempurna. Nabi SAW kata, wa man fa'ala dhalik, siapa boleh buat 3 benda ni, asha bi khairin wa mata bi khairin. Nabi kata, aku tak mahu abang banyak, melainkan Allah bagi dekat dia 2 benda besar. Apa dia? Yang pertama, hidup dia di dalam kebaikan dan mati dia di dalam kebaikan. Hak ni kita cari. Ni nak hidup sebagai orang baik ini bukan senang. Kita nak hidup sebagai satu manusia yang mendapat keampunan dan keredaan Allah bukan senang. Kita nak mati dalam keadaan wa mata bi khairin, mati dalam keadaan baik bukan senang. Berapa ramai manusia hidupnya baik, semayang waktu tak tinggal, bahkan semayang di masjid lagi, sedekah jariah duk jalan, kebaikan ada peluang sana sini dia buat dan sebagainya, kerana sikit hal di ujung umur dia kecil hati dengan anak, tiba-tiba telan racun bunuh diri. Ada tak tak tuan-tuan jadi benda ni dalam masyarakat? Ada. Lagi tua lagi sensitif. Kita ni hidup mengajak kita. Umur kita zaman anak kecil-kecil baru beranak mai, tak ada sensitivity kita ni. Bahkan kita tak faham pun, mak bapak kita sensitif ni kita tak faham pun. Tapi anak makin besar, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti, anak berumah tangga, anak keluar pergi duduk asin, anak berkeluarga, anak tak mai jenguk kita. Dia rasa kadang-kadang duduk saja-saja terkenang balik macam mana sayang dia ke anak ni dulu. Hari ni anak tak main tengok dia. Dia rasa. Benda ni kehidupan mengajak kita.
Kadang-kadang kesedihan itu dia bawa, dia himpun daripada sikit-sikit, dari sikit-sikit dia jadi banyak. Sampai satu tahap dia jadi kecewa dengan anak-anak ni. Sampai satu tahap dia nak tunjuk dekat orang, anak dia ni tak peduli ke dia ambil racun telan, bunuh diri. Wal'iyyazubillahi min zalik. Mati dalam keadaan bunuh diri. Berapa ramai manusia yang ditakdirkan begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata, siapa buat 3 benda tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin. Aku janji hidup dia dalam kebajikan, mati dia dalam kebaikan. Bahkan Nabi kata, wa kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh. Bahkan tidak cukup dijanjikan dia hidup dalam kebaikan, mati dalam kebaikan. Bahkan tidak cukup dengan itu, dijanjikan kepada dia bersih daripada dosa, seperti mana dia baru beranak pada perut mak dia. Dengar macam senang 3 benda tadi, kita tak boleh buat. 3 benda tadi dengar macam senang, tapi tak terbuat. Lepas semayang nak tunggu, nak masuk waktu semayang, kadang-kadang berat bagi sesetengah orang. Pukul 9 suku kuliah tak habis lagi, tengok jam tangan tak berhenti. 9 suku kuliah tak habis lagi, duk tengok jam tangan ni tak berhenti. Dia rimah dah. Padahal balik bukan apa, balik nak tengok TV aja. Dia rimah dah. Nak berjalan pergi masjid, bukan semua orang boleh attend sembahyang jemaah pada tiap-tiap hari, 5 kali sehari semalam. Bukan senang nak buat benda ni. Rumah tepi masjid pun tak terpanggil untuk pergi. Tak terpanggil untuk pi. Maknanya benda hak Nabi janji punya besar ganjaran ni bukan senang nak buat, walaupun nampak senang. Nak sempurnakan wuduk bukan senang. Dalam keadaan tak sejuk tak apa pun ambil air semayang ni cincai kalang kabut. Apatah lagi kalau kita duduk dalam keadaan makarih, dalam keadaan kita benci. Kerana sejuk nak kena duduk pegang air ni kita benci. Lebih lagi kita tak boleh menyempurnakan wuduk kita. Wa qala Allah, ya Muhammad. Allah kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, iza sallaita, wahai Muhammad, apabila kamu berdoa. Perkataan salah ni dia kena tengok konteks hadis itu. Kadang-kadang perkataan salah dia bawa maksud semayang, kadang-kadang perkataan salah membawa maksud doa. Maka dalam hadis ni Tuhan kata, ya Muhammad, iza sallaita, wahai Muhammad, apabila kamu berdoa, Tuhan kata, faqul, maka jangan lupa doa ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Minta ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ya Allah agar aku sentiasa melakukan kebaikan. Minta dekat Tuhan supaya Tuhan jadikan kita ni orang yang hati teringat nak buat baik. Pasal apa tuan-tuan? Pasal nak buat jahat senang, nak buat baik susah. Senyum tu kebaikan. Nak senyum bagi sesetengah orang susah. Dia tak boleh senyum. Dia duduk main muka cengih sepanjang masa dia jadi lagu tu. Padahal senyum itu kebaikan. Belum bercakap kebaikan lain lagi. Belum bercakap soal kita duk bagi derma. Belum bercakap kita pergi bantu orang miskin. Itu lagi berat. Belum bercakap kita sanggup infak harta kita untuk sabilillah. Itu lagi berat. Belum bercakap soal al-khairat, soal kebaikan ini nak turun perang mati syahid. Itu lagi berat. Maka menjadi kewajipan kita minta kepada Allah, Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, as'aluka fi'lal khairat. Aku minta kepadamu ya Allah, bagilah aku ni jadi manusia yang sentiasa buat benda-benda baik. Wa tarkal munkarat, ya Allah aku minta jadikanlah aku manusia yang tinggal benda-benda mungkar. Tak mau dengan mungkar-mungkar ni semua, tak mau. Semalam kita baca hadis di Masjid Negeri Pulau Pinang, satu sahabat Nabi nama dia Dhirar bin Al-Azwar. Satu sahabat tak terkenal pun, Dhirar bin Al-Azwar. Dia daripada satu orang yang hidup punah ranah. Hidayah Islam masuk dalam hati dia. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai depan Nabi, dia kata, umdud yadaka ya Rasulullah. Hulungkan tangan Tuan, wahai Rasulullah. Dia minta Nabi hulung tangan. Ubayya'ka fil Islam. Aku nak bai'ah, aku nak janji dengan kamu. Aku nak berjuang untuk Islam.
Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, aku dah tinggal habis dah. Aku tinggal al-qidah. Dia kata, aku dah tinggal dah ni mangkuk judi ni, aku tinggal dah. Wal khamr, aku tinggal dah arak-arak ni semua. Wal ma'azif, aku tinggal dah alat-alat muzik. Wal qainat, aku tinggal habis dah penyanyi-penyanyi ni apa semua ni, benda merapu dana ni semua aku tinggal habis dah. Dia kata, bagi mai dekat aku baju perang untuk aku berjuang menentang musyrikin. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata, mudah-mudahan apa yang aku buat ni, habuan yang aku nak terima daripada Allah esok tidak menipu aku. Dia tak mau sikit kebaikan buat, seronok tu terlebih, dia tak mau. Itu menipu diri. Nabi kata dekat dia, wahai Dhirar, engkau tidak akan rugi daripada apa yang engkau buat. Berapa ramailah ni dalam Malaysia ni artis tinggal keseronokan mereka. Oh, ramailah ni tuan-tuan. Kalau kita ikuti, kita tahu. Saudara Syam Kamikaze, itu dia declare di UIA ke di mana ke di depan student tanya dia, tu tak rasa rugi ke you tinggal dunia glamorous, mai duk jadi apa, duk pakai jubah putih, duk pergi masjid. Dia bagi tahu apa tuan-tuan? Dia kata masa dia jadi artis, gitaris utama, duk main gitar aja tuan-tuan, dia kata dia biasa mendapat pendapatan sehingga 30 ke 40 ribu ringgit sebulan. Siapa nak tinggal tuan-tuan dunia tu? Tapi dia kata hari ni dia tak rasa rugi tinggal benda tu, kerana ketenangan yang dia tak dapat selama ni, hari ni dia dapat. Orang-orang macam ni kita kena doa satu je, minta kekal benda tu dekat dia. Pasal ramai yang berubah, yang patah balik pun ramai. Kita jangan sumpah mereka, kita jangan kata tak elok kat mereka, kita jangan kata upah hari, jangan kata lagu tu. Kita minta dekat Allah supaya dikekalkan petunjuk itu kepada mereka. Ramai Wardina, hari ni jadi pendakwah, dijemput ke sana sini, sampaikan Islam kepada golongan yang ustaz-ustaz alim ulama tak boleh sampai, mereka boleh sampai. Yang orang-orang ni bukan berubah seronok-seronok, mereka berubah dan mereka mengaji, mereka ada usrah, mereka ada kelas pengajian, mereka memahami Islam tu. Dia takut kalau berubah semangat seronok-seronok 4-5 hari, 2-3 bulan dan hilang. Kita tak mau macam tu. Kita mau perubahan yang disusuli dengan pengisian. Dia berubah, dia attend kelas pengajian, dia baca buku, dia baca kitab, dia ambil reti, dia ambil faham, dia beramal, dan dia dilengkongi oleh orang-orang yang boleh mengekalkan perubahan dia tu. Bukan senang tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata, Allah ajak dekat dia, minta benda ni supaya diberikan kepada dia rasa untuk nak buat fi'lal khairat, benda-benda baik, wattarkal munkarat, dan tinggal benda-benda mungkar. Kena minta Tuhan tolong kita. Kalau tidak, kita tak boleh buat kalau Tuhan tak tolong. Wa hubbal masakin, dan minta doa supaya kita ni ada hati nak tolong orang miskin. Tolong orang miskin ni tuan-tuan, dia kena ada hati. Tak ada hati, tak berasa nak tolong. Dia ada hati, dia tak boleh tengok orang susah tu, dia tak boleh, walaupun dia dah langkah pi dah, dia patah balik sekali lagi, dia bagi tolong. Hati tu ada. Tuan-tuan pergi supermarket, pergi tengok satu orang tua perempuan sekitar umur lah, kita tengok ke zahir dia ni, kita rasa tak ada pun orang tua ni 65 atas, duk tunggu pintu toilet supermarket, duk ambil duit 2 kupang, orang nak masuk pergi buang ayam. Kalau orang ada hati tuan-tuan, dia tak boleh tengok benda tu. Kalau dia nak masuk toilet tu, kalau dia nak masuk pancong tu, dia bagi RM10 kat orang tua tu. Kalau dia ada hati, dia pergi, dia suar RM10, orang tua tu duk kira nak bagi balik, dia kata tak apalah, bagi kat makcik. Biasa jadi ini yang kata orang tua perempuan umur 60-an pergi duk jaga pintu toilet supermarket ni, orang pergi bagi kat dia RM10, kata ambil kat makcik lah, saya bagi kat makcik. Dia tak kata apa, air mata yang keluar. Itu dia panggil apa? Sentuhan kasih sayang. Sentuh hati ni. Kita minta kepada Allah, wa hubbul masakin, minta Allah kesian, Allah bagi kat kita kesian kat orang miskin.
Wa iza aradta bi'ibadika fitnah, dan apabila kita minta dalam doa, dan apabila Allah nak turun kepada hamba dia fitnah, bila mai masa Allah nak turun fitnah kepada hamba dia, minta faqdini ilaika ghaira maftun, minta ya Allah bagi aku mati supaya aku tidak kena fitnah itu. Takut fitnah hak mai tu kita tak tahan, takut yang tu. Minta supaya Allah bagi kita mati pun tak apa, daripada kena fitnah tu membinasakan kita. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wad darajat, Nabi kata, dan yang dikatakan ketinggian darjat seseorang manusia itu ialah ifsya'us salam, apabila dia ringan mulut bagi salam pada orang. Darjat satu orang manusia tu dianggap tinggi kalau dia jenis macam tu, jenis dia seronok bila jumpa orang Islam, Assalamualaikum, ada rasa tu, itu orang tinggi darjat. Wa it'amut ta'am, dan tinggi darjat itu dilihat kepada orang yang suka bagi makan orang susah. Was-salatu bil-lail wan-nasu niyam, dan tinggi darjat itu ialah orang yang waktu malam ketika orang tidur dia bangun qiyamul lail. Itu orang tinggi darjat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi.